rujukan utama untuk kita mazhab Syafi'i Minhajul Talibin. Karangan siapa? Karangan Imam Nawawi rahimahullah. Di dalam tasawuf kita apa? Kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitab Rawdatul Talibin, taman-taman syurga, dikarang oleh siapa? Dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ada lagi kitab tasawuf Bustanul Arifin yang dikarang oleh siapa? Imam Nawawi rahimahullah. Itu semua kitab-kitab rujukan untuk kita. Kitab-kitab rujukan utama, bukan kitab rujukan yang kecil ni, kitab rujukan utama. Di dalam kitab hadis, Imam Nawawi mengarang syarah pada hadis pada Sahih Muslim. Nama kitab dia Minhaj Asy-Syarh Al-Minhaj li Syarh Muslim, karangan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi Imam Nawawi ni dia punya sumbangan dia banyak. Walaupun umurnya tak banyak, tapi sumbangan dia banyak. Dan dia menjadi rujukan utama ulama dunia hari ini. Dia punya ijtihad tadi, dia punya juhud tadi, nak katanya dia gunakan seluruh masa ni tadi untuk menuntut ilmu, sampaikan dia tidur pun tidur dalam keadaan duduk. Tak sempat, bukan dia tak nak tidur dalam keadaan baring, tapi dia punya tak sempat tu nak baring, nak tidur, nak berehat seperti kita. Dia tidur dalam keadaan duduk untuk berehatkan diri dia saja. Dan tidur dalam keadaan duduk mana best. Siapa je best tidur dalam keadaan duduk? Tidur dalam keadaan duduk sakit bakar. Jadi jangan cepat terjaga. Bila dia cepat terjaga, dia terus sambung untuk meneruskan khidmat dia kepada ilmu, menulis ilmu, mengarang kitab-kitab dan sebagainya. Itu level-level bersungguh-sungguh kita kena sampailah. Walaupun mustahil untuk kita sampai, tapi kena berusaha ke arah itu. Dan Imam Nawawi juga, kata ulama, dia makan dia yang sikit-sikit je. Antara riwayat ni dia ceritakan Imam Nawawi makan hanyalah bekas-bekas daripada apa yang ibu dia makan. Ibu dia makan kurma, kulit-kulit kurma tu dia makan. Sama juga kesnya, ceritanya, riwayatnya dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, apa yang dia makan? Dia makan tembikai tu, semangka yang putih tu, yang ada merah kan. Kita potong tembikai, ada merah, dan bawah tu bahagian putih. Bahagian putih tu je yang dia makan. Sebab apa? Kenapa dia makan bahagian putih je? Sebab bahagian putih tu lah yang dia jumpa dekat sisa-sisa makanan orang. Dia jumpa makanan tu, dia makan yang tu saja, untuk bagi dia tenaga sahaja untuk dia menuntut ilmu. Itu level-level ulama menuntut ilmu. Jadi kita ni jauh sekali lah, jauh sekali dengan ulama. Jadinya apa yang perlu kita buat, beradablah dengan para ulama. Terus dan dikisahkan juga Imam Nawawi rahimahullah, tubuh badan dia ditanyakan macam mana bentuk tubuh badan Imam Nawawi. Imam Nawawi ni dia punya jari dia ni, dari telunjuk dia ni sama dengan pensel. Maksudnya kurus ni. Sebab tak makan tadi, dia makannya sikit. Lepas tu ada satu sahabat, satu orang tak berjumpa dengan Imam Nawawi ni, cari-cari kat dalam sekeliling mana Imam Nawawi. Ditunjukkan dengan dekat oleh sahabat tadi tu pada Imam Nawawi. Maka dia tak percaya, kenapa Imam Nawawi ni kurus sangat. Dibayangkan Imam Nawawi ni orangnya besar, orangnya hebat, dia orangnya berbadan tegap. Tapi rupanya Imam Nawawi ni sangatlah kurus, sampaikan jari telunjuk dia ni besar pensel sahaja. Sebab apa? Sibuk dengan menuntut ilmu. Dan Imam Nawawi ni diriwayatkan di antara ulama yang uzab. Apa maksud dia uzab? Ulama yang ulama yang tak berkahwin. Ulama yang tak berkahwin kerana sibuknya dengan ilmu. Dikisahkan dalam satu majlis, anak murid Imam Nawawi tanya, Syekh, kenapa kau tak kahwin? Bila ditanyakan tu dekat Imam Nawawi, waktu tu Imam Nawawi umur dalam 40 lebih. Imam Nawawi jawab, waktu yang kau tanya aku ni, kenapa aku tak kahwin, waktu ni lah aku teringat nak kahwin. Maknanya sepanjang dia umur 40 tahun dia hidup tu, tak terfikir langsung dia nak kahwin. Waktu umur 40 tahun lebih tu, anak murid dia tanya, Syekh kenapa tak kahwin? Waktu tu lah dia ingat, oh aku tak kahwin lagi, aku nak kahwin ni. Waktu tu dia ingat. Otak dia tak fikir benda lain, otak dia fikir ilmu sahaja.
Tu level-level ijtihad para ulama ni. Betul bersungguh-sungguhnya ulama dengan ilmu. Tapi kita makan, kerja-kerja, macam ni. Tapi tak ada masalah. Sebab apa, kerja tu pun adalah satu bahagian daripada kehidupan. Dan kehidupan ni adalah, kata Syekh Ali Jumaah, tingkatlah kehidupan di dunia untuk kamu capai apa yang kamu patut capai sebelum kamu dapat semai di akhirat. Dunia ni kita kena cinta, tapi bukan dicintai dunia, tapi cintakan kehidupan di dunia. Sebab apa? Kehidupan di dunia ni lah yang kita semai dekat akhirat nanti. Berbeza dengan orang yang cinta dunia dengan cintakan kehidupan di dunia. Cintakanlah, jangan kamu benci kehidupan di dunia, kata Syekh Ali Jumaah. Sebab kehidupan di dunia ni lah yang akan membawa kamu ke syurga. Tapi bencilah dunia. Berbeza cinta dunia dengan cinta kehidupan dunia. Terus, jadi yang ketiga apa? Ijtihad. Yang ketiga ijtihad. Seterusnya kata Imam Syafi'i, hirsun wa zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Yang ke zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Yang keempat kata Imam Syafi'i, kamu nak capai ilmu ni perlukan 6 perkara. Yang pertama, kecerdasan. Yang kedua, berlujuh atau rakus. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Yang keempat kata Imam Syafi'i, bulughah. Bulughah ni apa? Bulughah ni adalah kewangan. Jadi nak menuntut ilmu ni perlu bagi kewangan. Sebab apa kena ada kewangan? Nak beli kitab, ada duit. Nak bagi majlis ilmu, kena ada minyak. Nak bagi minyak motor. Betul? Jadi ini kewangan tu penting. Diajarkan oleh ulama, perlu pada manusia, perlu pada kita menuntut ilmu. Pada hari ini carilah kewangan, carilah pendapatan yang pasif. Maksud pendapatan yang pasif ni, contohnya macam sewa rumah. Kalau duduk rumah goyang kaki je, duit masuk bulan-bulan, orang bayar sewa rumah. Itu dipanggil sebagai pendapatan yang pasif. Jadi bila kau usahakan pendapatan yang pasif ni, kita boleh sibukkan diri kita dengan ilmu. Kita boleh sibukkan diri kita dengan mencari ilmu. Tak perlu sibuk nak mencari rezeki, kata ulama. Itu level ulama. Tapi kita kena kerja kan. Kalau kita tak kerja susah. Dan saya pun bekerja, alhamdulillah. Kerja sebagai seorang askar. Pengalaman jadi askar ni penat. Baru latihan. Saya sudah alhamdulillah dah habis latihan. Daripada start latihan 3 hari bulan 12 2021, tamat latihan 8 hari bulan 10 2022. Sekitar 10 bulan lebih. Alhamdulillah, sepanjang 10 bulan lebih tu alhamdulillah 12 kilo saya turun. Dan macam-macam lah pengalaman dalam askar ni. Dan insyaAllah Ahad ni saya akan kembali ke pasukan melapor semula dan start bekerja alhamdulillah. Dan kemungkinan saya akan dihantar lepas Ahad ni. Saya akan pergi ke PD dulu untuk khusus redaksi pegawai muda Kuat Agama Angkatan Tentera selama 3 minggu. Selepas itu kemungkinan akan dihantar ke Kepulauan Borneo, Sabah, Sarawak. Kata pengarah itu, pengarah Kagat, dia kata kekosongan sebanyak 31 dekat sebelah sana. Jadi apa boleh buat, kita orang bawahan terpaksa kan. Tapi alhamdulillah, kalau pergi sana pun bagus juga. Sebabnya dalam tentera ni sekali semua hidup dia akan dihantar ke area jauh. Jadi sekarang waktu yang bujang ni, alhamdulillah, belum kahwin lagi, dihantarlah ke sana. Tak boleh, tak ada siapa sampai nak bawa diri sendiri. Jadi sibuk dengan diri sendiri sahaja, tak ada kewajipan yang sendiri. Bulughah, kita pasal bulughah tadi, kita pasal kewangan. Jadi kewangan tu penting. Kata Syekh Hisham Hamid Musa Syafi'i Al-Azhari, kata Syekh Hisham, inna lillahi ibadan alima anna al-ghina yuslihahum fa'adnahum wa inna lillahi ibadan alima anna al-faqra
yuslihahum wa afqarahum. Apa maksud dia? Allah tahu hamba dia ni, dia punya sifat dia, bila di mana dia dapat kekayaan, dia dah menggunakan kekayaan dia ke arah yang baik, maka Allah akan berikan dia kekayaan. Dan Allah tahu juga situasi ataupun keadaan hamba dia, bila mana dia dapat kemiskinan ataupun dalam Quran kita sebut kemiskinan, disebut kecukupan, maka Allah akan beri dia cukup. Sebab apa? Tak semua orang Allah bagi kekayaan tu memberi kebaikan kepada dia. Dan tak semua orang Allah memberikan dia kemiskinan ataupun kecukupan tersebut memberi kebaikan kepada dia. Sebagai contoh, kalau saya, Allah bagi saya $1,000, $1,000 sekarang, saya tak ada kat sini, saya tengah buat bisnes kat mana-mana, duduk kat mana-mana. Saya mungkin tak masuk tentera, saya mungkin tak jadi pegawai KKM, saya mungkin tak pergi Mesir belajar. Jadi situasi sekarang adalah lebih baik kalau saya tak dapat $1,000 tersebut. Saya ada apa yang mencukupkan saya saja. Jadi Allah tahu hamba dia ni, bila mana dia dapat sesuatu perkara itu yang kebaikan kepada dia, maka Allah bagi itulah kepada dia. Tak perlu kita, jadi apa yang perlu kita buat, bersyukur. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, maqamuka haitsu aqama. Tempat kamu sekarang ni adalah tempat yang sepatutnya Allah letakkan kamu. Kebaikan yang Allah letakkan kepada kamu sekarang adalah kebaikan terbaik untuk kamu, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi tugas kita hanyalah bersyukur. Bersyukurlah dengan apa yang kita dapat. Kewangan-kewangan yang kita dapat hari ini, alhamdulillah, bersyukur. Dan kewangan yang kita dapat hari ini, pendapatan yang kita dapat hari ini, kita gunakan di dalam yang Allah redha, kita gunakan untuk menuntut ilmu sebagai contoh, sebagai jalan-jalan untuk menuntut ilmu. Seterusnya kata Imam Syafi'i, yang kelima, kata Imam Syafi'i, wasuh batu ustadin, ataupun kata Imam Al-Jum'ah dalam riwayat lain, wa irsyad ustadin. Apa maksud dia? Irsyad ustadin maksud dia adalah tunjuk ajar guru. Jadinya menuntut ilmu ni perlu padanya tunjuk ajar guru. Tunjuk ajar guru, bukan ilmu ni perlu padanya kitab yang kita baca seorang-seorang. Sebab kunci bagi ilmu, kata ulama, kunci bagi ilmu ada pada dada-dada ulama, bukan pada kitab-kitab. Kata ulama, bila mana kamu belajar dengan buka kitab seseorang dengan sendiri ni, tanpa ada ilmu, tanpa ada guru, maka kamu akan sesat. Sebagai contoh dalam mazhab Az-Zahiri, dalam fiqh, dalam ahwal syakhsiyah, di dalam bab khitbah, di dalam bab pernikahan, di dalam bab pernikahan, dalam bab bertunang, dalam bab pertunangan, ulama berbeza pendapat. Had manakah yang boleh untuk kita tengok seseorang bakal isteri tersebut? Sebab apa? Melihat bakal isteri itu ada setengah pendapat mengatakan ini harus, dan ada setengah pendapat mengatakan ini sunat untuk melihat isteri tersebut sebelum kita berkahwin. Di dalam mazhab imam kita, mazhab Imam Syafi'i, had yang boleh kita tengok ketika mana bertunang adalah muka dan tapak tangan, muka dan pergelangan tangan. Di dalam mazhab Hanafi dan Hanbali, muka, tapak tangan dan kaki, dibenarkan kaki. Maksudnya tak payah pakai stokin pun kita boleh tengok. Tetapi ada satu mazhab Zahiri, mazhab Imam Zahiri. Apa dia punya pendapat? Kata Imam Zahiri dalam dia membincangkan bab ni, bila mana seorang tu bertunang, lelaki dan perempuan, lelaki tu boleh untuk melihat seluruh tubuh perempuan tersebut tanpa sebudak benar. Maksudnya kita tengok dalam keadaan bumi. Dan pendapat ni sangat-sangatlah ditentang oleh ulama dunia. Sebab apa? Pendapat ni sangat-sangatlah mendatangkan fitnah. Tapi pendapat ni ada. Maksudnya bila mana seseorang tu
baca buku sahaja tanpa ada bersumpah dengan ulama, tanpa ada panduan daripada guru, maka akan keluar lah pendapat seperti ni. Sebab apa mazhab Zahiri ni daripada Zahiri ni, daripada Imam Zahiri ni, Imam Zahiri ni ada pendapat-pendapat dia yang boleh guna dan kebanyakannya tak boleh guna. Dan Imam Zahiri ni dia punya cara pendalilan dia tengok satu ayat tu, dia tengok atas dasar ni saja, dia tak kaji pun. Contohnya dia baca buku, baca secara atas tu je, dan terus dia keluarkan pendapat dia tanpa dia bertanya kepada yang arif, tanpa dia ada bertanya kepada guru. Dan keluarlah dia punya pendapat. Bertunang layak untuk lelaki tadi tengok badan perempuan tersebut keseluruhan ni, dan pendapat ni sangatlah ditolak oleh ulama. Itu contoh nak katanya perlu untuk kita belajar untuk ilmu ada guru, tak boleh sekadar baca kitab ni. Dan yang terakhir sekali kata Imam Syafi'i kata nak menuntut ilmu ada 6: zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa irsyadul ustadi, ataupun wa irsyadul ustadi. Yang terakhir apa? Yang terakhir adalah tulul zaman. Tulul zaman ni apa maksud dia? Tulul zaman ni maksud dia waktu yang sangat panjang. Waktu yang sangat panjang. Sebab apa? Nak menuntut ilmu perlu masa yang sangat panjang. Sebab apa? Ada peringkat-peringkat dia. Contohnya nak mengaji tajwid, contoh. Sebab saya bagi contoh waktu pengalaman saya mengaji tajwid dekat Mesir dulu. Saya mengaji tajwid setahun, nak habiskan 3 kitab. Sahih Syafi'i tak boleh. Tuhfatul Atfal, Matan Jazari, Salsabil Syafi'i, 3 kitab. Dia ada peringkat dia. Tuhfatul Atfal, kitab yang paling rendah sekali, kitab permulaan untuk ilmu tajwid. Terus kepada Matan Jazari, kitab pertengahan bagi ilmu tajwid. Dan Salsabil Syafi'i, kitab yang paling tinggi kepada ilmu tajwid. Dan tiga kitab ni tak tebal. Dalam, kalau buat tahfaz tu mungkin dalam 3 kitab tadi boleh dapat dalam 20 muka surat. 20 muka surat. Tak banyak pun, tapi setahun nak habiskan ilmu tajwid sahaja. Jadi perlu untuk mengaji tu panjangnya waktu. Sebab apa? Nak dapatkan level, kata apa, menguasai tu, level menguasai tu perlu padanya panjang. Sebab kalau kita cepat sangat, dia akan jadi tak dapat. Kata kaedah dalam qawaid fiqhiyah, kata ulama, ada satu kaedah, man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Sesiapa yang tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, tergesa-gesa dalam sesuatu perkara, maka dia akan dapat satu akibat. Daripada apa akibat dia? Tak dapat terus benda tu. Kalau bahasa Melayu ni senang, peribahasa yang kita biasa guna, yang dikejar tak dapat, yang dikendung menciciran lah. Kejar itu, tergesa-gesa kejar itu, terus tak dapat. Dua-dua tak dapat. Apa kita belajar yang permulaan tak dapat, yang pertengahan tak dapat, yang akhir pun tak dapat. Jadi kata ulama, kata Imam Syafi'i tadi, perlu padanya panjangnya waktu untuk menuntut ilmu. Sebab tu kita tengok, kalau budak-budak pondok mengaji 10 tahun tak habis. Jadi kita tengok ayah-ayah makcik-makcik selalu apa yang mengaji lama sangat tak habis ni. Contohnya apa yang budak-budak Mesir selalunya, ada sahabat-sahabat saya kat Mesir dulu, ada di antara mereka yang sengaja menggagalkan peperiksaan. Contohnya dia dah masuk tahun ketiga, dia saja gagalkan peperiksaan dia nak ulang balik tahun ketiga. Apa sebab? Sebab bila nak duduk kat Mesir kena ada ni, apa panggil? Kena panggil, ada panggil apa? Visa, betul. Bila ada visa, nak ada visa tu perlu ada kad pelajar. Kad pelajar tu, kalau kita belajar lagi lah, kalau kita dah habis belajar, tak dapat lah visa belajar. Jadi pelajar sahabat-sahabat saya kat sana tu ada yang banyak menggagalkan peperiksaan semata-mata nak pergi mengaji lagi, tak syukur lagi. Itu yang sampai 10 tahun ambil degree. 10 tahun ambil degree, padahal degree boleh dapat dalam 4 tahun dah siap lah, dah settle. Tapi ada sahabat yang buat 10 tahun degree, 12 tahun degree. Bukan dia tak pandai, tapi dia saja gagalkan peperiksaan dia. Sebab apa? Dia nak dapatkan tadi itu zaman, panjangnya waktu untuk
mengaji, untuk menjadikan ilmu yang dia dapat tu dia kuasai. Dan ilmu ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama, tahsil. Tahsil ni adalah hasil. Contohnya ni ibu-ibu tengok dekat Facebook, contoh cara-cara masak Maggi. Tapi Maggi yang brand lah, bukan Maggi macam saya masak. Maggi yang letak dalam periuk, panas letak air 3 minit, tambah telur, siap makan. Nanti Maggi yang brand lah, Maggi yang hitam, apa benda, daging ayam itu semua. Cara-cara masak Maggi. Tengok, belajar, hasil, dapat hasil. Hasil dia Maggi yang grand, Maggi yang ada ketam, ada ayam, ada sayur, ada cili ni, segala macam rempah ada. Itu nama hasil. Kata ulama, peringkat pertama dapat tahsil, hasil. Peringkat yang kedua disebut sebagai ilmu musa'adah. Ilmu musa'adah ni adalah contohnya, kata orang nak tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, dia perlu padanya ilmu fiqah, ilmu ketinggian bahasa, ilmu tata bahasa, ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu sulfi. Dan bila digabung-gabungkan semua ilmu tadi, barulah dia boleh untuk tafsir Al-Quran. Dan sebelumnya ulama tafsir Al-Quran ni di penghujung hayat dia. Lepas tu kalau tengok, kami dulu kalau kat Mesir tengok Syekh buka kitab apa? Kitab tafsir. Seram ni. Sebab apa? Bila ulama punya sifat ataupun cara situasi kehidupan mereka, kitab tafsir ni adalah kitab yang terakhir untuk dia buat kajian, untuk dia mengajar. Sebab apa? Dia nak menguasai pelbagai-bagai ilmu, macam-macam jenis ilmu dulu. Lepas dia dah menguasai semua jenis ilmu, baru dia pergi ke tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran ni dia boleh paling akhir sekali. Sebab apa? Dengan penguasaan ilmu dia lain tadi, digunakan untuk mentafsir Al-Quran tadi. Jadi nak katanya ilmu sa'adah ni, maksud dia ilmu ni tolong-menolong